Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tingkatan 1 bersama saya Cikgu Anis. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah jeng jeng jeng. Okey, kita akan belajar tata bahasa hari ini ya. Dan pastikan kerja yang saya akan berikan awak buat dalam buku tata bahasa. Okey, kita akan belajar dua golongan kata, iaitu yang pertama kata seru dan yang kedua adalah kata tanya. Okey, kita pergi kepada kata seru. Okey, kata seru ini merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, sakit, hairan, kagum, terkejut dan sebagainya. Cara penggunaan yang sesuai menggunakan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun. Okey, dalam bahasa Melayu, kata seru ini digunakan untuk membentuk ayat seru. Okey, ingat ya, kata seru digunakan untuk membentuk ayat seru. Okey, perhatikan penerangan yang telah saya sediakan di bawah. Okey, di sini saya memberi 3 contoh penggunaan kata seru iaitu yang pertama aduh, yang kedua dan yang ketiga Okey, di sini saya siap-siap buat penerangan. Contohnya kata seru aduh. Aduh ni digunakan untuk menyatakan perasaan sakit ataupun aduh juga boleh digunakan untuk mengatakan perasaan kita yang kagum ataupun hairan. Okey, kita pergi kepada contoh ayat. Okey, awak tengok nombor 1. Aduh, sakitnya tanganku. Okey, ini menggambarkan perasaan kita sekarang itu sedang sakit. Okey, berbeza pula dengan contoh ayat yang kedua iaitu aduh, indah sekali pemandangan di sini. Okey, di sini awak boleh tengok dua tone yang berbeza-beza. Itulah orang kata penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu boleh digunakan untuk nada meninggi ataupun menurun. Okey, boleh jelas sampai sini? Okey, kita pergi kepada Okey, ni digunakan untuk menyatakan perasaan penolakan, tidak bersetuju ataupun membantah. Okey, awak boleh tengok contoh ayat yang pertama. Aku tidak bersetuju. Aku tiada masa untuk melayan kau. Okey, di sini awak boleh tengok dua tone yang berbeza yang digunakan. Okey, kita pergi kepada kata seru yang ketiga iaitu Okey, ni digunakan untuk menyatakan perasaan hairan ataupun terkejut. Awak boleh tengok nombor 1. Bilakah kau pulang ke tanah air? Okey, di sini mengatakan dia hairan kan? Okey, yang kedua. Salib pun ada kat sini. Okey, kat sini awak boleh nampak perbezaan tone yang saya lontarkan. Okey, boleh faham sampai sini? Okey, kalau boleh faham, kita pergi kepada kata tanya. Okey, apa itu kata tanya? Okey, yang pertama kata tanya ini adalah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Okey, yang kedua kata tanya ni adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Okey, kata tanya mesti diikuti dengan partikel kah. Okey, ingat, kata tanya ni mesti kita guna partikel kah di belakang ataupun di awal ayat tanya. Okey, kata tanya boleh wujud di awal atau di akhir serta di tengah ayat. Jadi, awak kena perhatikan betul-betul. Okey, partikel kah tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat. Okey, boleh faham dekat sini? Boleh? Okey, contoh saya bagi ya. Apakah benda itu? Nampak tak ada tanda soal? Okey, buku siapakah ini? Pun ada tanda soal di belakang. Okey. Macam mana kita nak tambah partikel kah? Awak boleh tengok beberapa contoh yang telah saya berikan. Yang pertama, kenapa? Okey, contoh ayat kenapakah?
Ahmad gagal dalam ujian itu. Awak nampak tak? Yang pertama kenapa? Okey, contoh ayat kenapa ada kah? Okey, itulah disebutkan partikel kah. Awak mesti ingat kata tanya ni mesti diikuti oleh partikel kah. Okey, jelas. Okey, yang kedua sama juga bila yang akan menjadi bilakah. Okey, siapa? Okey, kita nak menanyakan siapa, kita akan tanya engkau ini siapa? Okey, engkau ini siapa? Kata tanya boleh berada di akhir ayat. Okey, ini adalah contoh kepada nombor 5 di atas. Awak tengok, partikel kah tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat. Okey, awak tengok siapa ni letaknya di akhir ayat. Engkau ini siapa? Takkanlah kita nak sebut engkau ni siapakah? Okey, tak kena dan salah dalam bahasa Melayu. Okey, yang kedua awak boleh tengok mengapa. Okey, awak boleh tengok pergi kepada contoh ayat. Mengapakah baju awak ini basah? Nampak tak tanda soal di belakang? Okey, sama juga apa, bagaimana, berapa dan mana. Okey, mana ni sama seperti siapa, iaitu kata tanya terletak pada akhir ayat. Okey, membebel-bebel juga. Saya harap awak boleh faham dan boleh bezakan antara kata seru dan kata tanya. Macam mana awak nak membezakan? Awak tengok dia punya tanda. Okey, contohnya tanda seru dia akan ada I terbalik. Dan kalau kata tanya dia akan ada gambar telinga ataupun J terbalik. Okey, jelas di sini. Okey, kita terus kepada tugasan kita pada hari ini. Okey, tugasan yang pertama, awak kena kenal pasti kata seru dan kata tanya dalam teks. Dalam teks apa? Awak boleh rujuk muka surat 18 dalam buku teks awak yang telah awak dapat. Tapi jangan risau, kepada sesiapa yang belum dapat buku teks, awak boleh ambil contoh yang saya bagi pada slide yang seterusnya. Okey, yang kedua, awak kena bina 5 ayat seru menggunakan ayat yang gramatis. Okey, yang ketiga, bina ayat tanya menggunakan ayat yang gramatis. Okey, di sini awak ada 3 tugasan ya. Iaitu yang pertama, awak kena kenal pasti kata seru dan kata tanya dalam teks. Awak kena rujuk teks, buku teks muka surat 18. Okey, yang tugasan kedua dan ketiga ni bergantung dekat awak. Janji dia menggunakan ayat seru dan ayat tanya. Okey, ini adalah contoh teks yang awak kena cari, iaitu awak kena kenal pasti kata seru dan kata tanya dalam teks. Okey, boleh faham? Awak hanya highlightkan. Di sini awak boleh foto stack ataupun awak salin petikan yang ada. Okey, boleh jelas? Okey, awak nampak itu tajuk kita hari ini adalah tata bahasa. Jadi awak kena tulis dalam buku tata bahasa. Ingat murid-murid, dalam buku tata bahasa. Okey, di sini saya siap-siapkan untuk tugasan kedua awak. Awak kena bina 5 ayat seru menggunakan ayat gramatis. Okey, awak boleh tengok contoh ayat seru macam mana nak buat ya. Di sini saya kosongkan kerana saya beranggapan awak sudah memahami. Sama juga dengan tugasan ketiga. Awak kena bina juga 5 ayat tanya menggunakan ayat yang gramatis. Okey, pastikan awak tidak menggunakan perkataan yang terlampau pendek. Okey, guna ayat yang bersesuaian dengan tahap kita sekarang. Okey, boleh jelas di sini? Okey, bagus. Okey, saya rasa PDPC kita pada hari ini sampai di sini sahaja. Jangan lupa tulis kehadiran dalam Google Form yang telah saya sediakan. Ingat, kita mesti menang ya dalam memenangi COVID-19. Okey, usaha tangga kejayaan, kita jaga kita, dan sekarang kita berada di pengajaran dan pembelajaran norma baharu. Okey, sekian belajar untuk
DPR kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi.